Jadi keluarga Bani Sa'ad, menurut adat dalam masyarakat Arab setempat, mereka akan mencari perempuan-perempuan untuk menyusui anak-anak mereka. Nabi dah lahir kan. Adat orang Arab, khususnya orang-orang bandar ni, orang-orang Mekah ni, mereka memang akan mencari ibu susuan. Ibunda Nabi Siti Aminah ini sempat menyusui Rasulullah 3 hari atau 7 hari sahaja. Kenapa perlu mencari ibu susuan? Sebab di tanah Arab sendiri atau di Mekah sendiri, bahasa itu sudah banyak berubah. Macam bandar. Bandar kan ada orang sini datang kat KL, jadi bahasa dah campur-campur. Tak pure, tak murni bahasa Arabnya. Jadi campur. Kalau diberikan atau dididikkan, diserahkan kepada orang kampung ni bahasa dia masih original, tak ada campuran. Kan ada orang Syam, ada orang Iraq, ada orang Parsi. Akhirnya bahasa tu campur kat Mekah. Kasar ke tak bahasa orang aslinya? Bukan kasar. Dia ada banyak jenis kan. Bahasa Arab ni ada sebahagian yang tak ada dalam kamus. Bahasa Arab ni sangat-sangat luas. Kamus-kamus yang kita ketahui tebal-tebal ni, ada sebahagian bahasa Arab yang tak boleh tahu artinya. Macam almak, moya, air tu. Buat bahasa dia orang lain, moya, air. Muya, mak, jenis. Banyaklah di dalam syair-syair jahiliyah selalunya. Di dalam syair-syair jahiliyah ni bahasanya susah nak difahami. Baik, jadi adat mereka ni memang akan memberikan anak-anak mereka kepada perempuan-perempuan kampung, yakni untuk menjadi ibu susuan mereka. Tujuannya adalah untuk menghindarkan anak-anak mereka dari dijangkiti penyakit penyakit masyarakat setempat. Dari adatnya sudah berubah kan kalau kita di bandar ni kan dah banyak jenis adat. Ada adat negeri ni, ada adat negeri, bahkan orang asing pun ada adat dia. Jadi dah campur-campur, tak murni macam tu. Ini juga akan dapat menguatkan fizikal anak-anak tersebut serta mengukuhkan urat sarafnya. Bila di kampung, anak ni lasak sikit, tahan istilahnya. Kalau budak bandar tak boleh peluh. Kat kampung ni, kalau nak nampak istilahnya nampak buah atas pokok, dia panjat sendiri sudah. Tak manja. Kalau budak bandar tak menjerit. Mak nak tu. Ayah dia yang manjat nanti. Kalau pandai panjat. Alhasil kan lain kan budak-budak kampung dan budak bandar. Budak bandar suka demam, budak kampung tak ada demam. Betul ke tak dia campak dalam sungai pagi-pagi sejuk? Apa dia? Kuat orang kampung. Kenapa? Masuk dalam sungai bagi dia mandi sejuk, bagi dia kuat. Sungguh tak? Wallahualam. Ya, memang budak kampung dia memang pendidikannya macam tu kan. Kalau budak bandar ni tidur di atas tile ni demam esok harinya sudah. Kalau budak kampung settle semua tu. Kan. Tak ada masalah dia nak tidur mana-mana. Baik. Oleh sebab itu diserahkan baginda Nabi kepada orang kampung. Di samping itu ia juga bertujuan melahirkan atau memahirkan bertujuan juga untuk memahirkan anak-anak ini dengan bahasa Arab jati, yakni ori, dari peringkat awal usia lagi. Kerana itu Abdul Muttalib telah mencari perempuan yang dapat menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah meminta seorang perempuan Bani Asad untuk menyusukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita itu adalah Halimah binti Abu Duaib, isteri kepada Al-Haris bin Abdul Uzza yang dikenali dengan gelaran Abu Kabsyah dari kabilah yang sama. Abu Kabsyah dari kabilah Bani Asad. Bani Asad. Rasulullah SAW mempunyai adik-beradik sesusuan di sana, iaitu Abdullah bin Haris, Anisah binti Haris, anak-anak kandung Halimah, atau Judamah binti Al-Haris, lebih dikenali dengan gelaran Syaimah. Halimah menyusui Rasulullah SAW bersama-sama Sufyan bin Haris dan Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib, iaitu bapa saudara Rasulullah SAW sendiri. Bapa saudara Rasulullah SAW iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib juga disusui oleh ibu susuan daripada keluarga Bani Sa'ad bin Bakar.
Beliau pernah menyusu dengan ibu susuan Rasulullah SAW yaitu Halimah. Ini menjadikan Hamzah sebagai saudara susuan Rasulullah dari dua ibu susuan yaitu Suwaibah ya, dan Halimatus Sa'diyah. Suwaibah ini merupakan perempuan yang kedua yang menyusukan Nabi. Mula-mula Aminah, Suwaibah ya. Seperti yang sudah kita kongsikan sebelumnya. Suwaibah merupakan apa? Hamba Abu Lahab yang dimerdekakan oleh Abu Lahab itu sendiri ketika Abu Lahab mendengar dia telah dikurniai anak buah lelaki. Ya. Dalam hadis sahih bahasanya Abu Lahab ini diringankan siksanya di hari Isnin. Ya. Sebab kebahagiaan dia dengan kelahiran Rasulullah. Kalau orang kafir saja, orang musyrik boleh dapat keringanan daripada Allah sebab bahagia dengan kelahiran Nabi, macam mana orang yang Islam, macam orang-orang yang beriman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat berbahagia dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semasa menyusui Rasulullah SAW, Halimah melihat keberkatan baginda yang menimbulkan kekagumannya. Dan Halimah menceritakan secara terperinci pengalamannya semasa menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhasil perkampungan Sa'diyah ini memang perkampungan yang setiap tahunnya mereka akan cari anak susuan pergi ke bandar. Dan pada masa tersebut ada 10 orang perempuan bersama, ada sebagian dengan suaminya pergi ke Mekah untuk mencari anak susuan. Halimatus Sa'diyah, ya, Halimatus Sa'diyah ini dia memang dalam keadaan kesulitan dalam ekonomi dan musim tersebut adalah musim kemarau, musim panas. Kemudian binatang ternak dia pun kurus, tak boleh nak minum susu pun tak dapat. Akhirnya dia pergi ke bandar untuk mencari anak susuan. Tapi mereka kan orang Bani Sa'diyah ni atau perempuan-perempuan yang mencari anak susuan ni, mereka pantang menerima anak yatim. Sebab kenapa? Sebab anak yatim tak ada bapa. Kalau tak ada bapa, tak ada duit. Kalau tak ada duit, ya nak buat apa kita? Istilahnya mereka kan cari anak susuan supaya dapat duit, dapat kita ekonomi boleh terbantu dengan menyusui anak orang macam tu. Oleh itu anak yatim banyak yang menolak, termasuklah Rasulullah SAW. Jadi ketika rombongan Bani Sa'diyah ini daripada kampung perempuan-perempuan tadi dah menunggu di sana, beratur ya, menunggu perempuan ibu-ibu ya, ibu-ibu daripada baby tadi menunggu. Akhirnya mereka negotiate, yakni macam mana diambil ditanya keluarga siapa, mana ayahnya, kalau ada ayah ada duit. Kan? Kalau tak ada ayah tak ada duit. Oleh itu ketika sampai kepada Nabi, mereka mengelak, menjauh. Termasuk Halimatus Sa'diyah sendiri sebetulnya. Halimah sendiri mula-mula tak nak mengambil Nabi. Sebab kita dalam kesulitan nak makan apa nanti. Dia ada anak sendiri tengah menyusu, kemudian nak ambil anak orang lain yang perlu biaya lagi. Tapi lala sekali dikarenakan Halimatus Sa'diyah tak ada anak lain, melainkan baginda saja, akhirnya dia tanya kepada suaminya, macam mana ni bang, kita balik dengan tangan kosong atau kita balik bawa anak yatim ni? Tengoklah dulu anak yatim, insya-Allah ada kebaikan dalamnya. Akhirnya dilihatlah anak yatim tersebut. Jadi banyak versi mengenai cerita pertemuan ya. Pertemuan Halimatus Sa'diyah ini dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimatus Sa'diyah dalam riwayat dia mengendarai seekor keldai kurus yang dah slow lah, sebab kurus tak mampu nak lari. Jadi kalau mungkin kendaraan yang dah lama kan, yang tak boleh kita pecut pun nanti keluar enjin dia. Itu saya Ustaz, itu lama Ustaz. Itu saya lah. Ya, kita lama tapi si 200 ni lain kan. Baik, akhirnya nak pecut pun tak boleh. Tapi keajaibannya selepas Halimah ni mendokong Rasulullah, kemudian menaiki keldai tu, excited keldai ni. Nak tunjukkan kekuatan. Saya walaupun kurus ni, dia tahu dah, dia perasan. Bahkan dalam satu riwayat ketika dia di Mekah tu, di depan Kaabah, keldai tu terus mabruk.
apa mabruk terus macam ingat kan mabruk kan. Terduduk macam tu. Terduduk menghadap Kaabah, dia tunduk-tunduk 3 kali dalam sirah. Di sini tak disebutlah. Tunduk-tunduk kat Kaabah terus dia mengangkat bersyukur istilahnya. Dikurniai rezeki ditunggangi oleh seorang nabi akhir zaman. Akhirnya dia excited kan. Balik tu yang perempuan-perempuan kan dapat anak dah balik semua kan. Halimah ni terlambat, ya ni akhirlah istilahnya. Dia kejar semuanya. Nak tunjuk kekuatan. Aku masih ada power lagi. Dengan Halimah lah naik sekali saja. Ya. Terus dengan nabinya kan. Terus sampai di mereka ni dipotong lah semuanya. Halimah jangan laju-laju kan. Untung kau dah kurus tadi. Halimah pun pelik dia. Halimah pun pelik. Tapi keberkatan Nabi ni sampai kat rumahnya. Ada seekor kambing di rumah Halimatus Sa'diyah ini yang dah tua dah. Betina kambing, dah tua tak keluar. Dia yang lain kan digembala. Yang ni tak boleh digembala sebab dia memang tak boleh jalan. Dia baring je kan di atas katil. Bukan katil, kandang. Kambing tu akhirnya ketika Nabi masuk terus bangkit kambing ni. Jadi dia aura Nabi tu membawa masuk kat rumah. Terus bangkit. Bahkan wallahu a'lam macam mana terkejut si suami ketika balik tu. Macam mana kambing ni boleh berdiri. Kemudian embe ya contoh misal nak tunjukkan dirinya tu ada isi, diperah susunya keluar susu. Keluar susu. Kambing-kambing yang digembala tadi, ketika mereka balik ke rumah siapa? Kat rumah Halimatus Sa'diyah ini, wah tahu Nabi ada kat sana. Semangat semuanya. Bahkan kalau gembala esok harinya, kan ini musim kemarau kan? Musim kemarau. Mereka ini sebab istilahnya bahagia, kambing-kambing Halimah ni gemuk-gemuk semua. Jadi digembala tu makan dengan seronok walaupun kering mungkin rumputnya atau dia pandai cari rumput yang tapi sedap. Yang penting kan kita perasaan bahagia kan. Kita sendiri kalau perasaan tak bahagia banyak duit pun kurus juga kita. Maksudnya tertekan juga. Tekanan jadinya. Jadi kambing-kambing ni pun walaupun makan seadanya dia bahagia. Jadi gemuk-gemuk, susunya banyak. Sampai kawan siapa? Kawan suami Halimatus Sa'diyah cakap, wahai penggembala, engkau kalau nak gembala tu kumpulkan dengan kambing-kambing Halimatus Sa'diyah. Kambing dia gemuk-gemuk semua, dia pandai cari rumput dia katakan. Padahal ini berkat Nabi Muhammad SAW. Banyak keberkatan yang didapatkan oleh Halimatus Sa'diyah. Ada banyak versi yang kita akan baca, ini versi daripada Syekh Syafur Rahman ya. Baik. Dikatakan Halimah ini, cerita Halimah itu sendiri, berkata Ibn Ishaq ya. Berkata Ibn Ishaq bahawa Halimah menceritakan bahawa dia dan suaminya keluar dari kampung halamannya dengan membawa bayi yang sedang disusui. Bayinya Halimah itu sendiri. Bayinya Halimah itu sendiri. Bersama-sama mereka dalam rombongan itu ialah beberapa orang wanita daripada Bani Sa'ad bin Bakar. Ada 10 orang dikatakan ya. Di sini tak disebut lah. Wanita-wanita itu keluar dengan tujuan mencari bayi-bayi yang hendak disusui. Seperti yang ini untuk menutupi ekonomi kan. Kata Halimah, pada masa itu adalah musim kemarau, musim panas. Dan kami tidak mempunyai bekalan sedikit pun. Lalu aku keluar menunggang keledaiku yang bernama Gomro atau Kamro. Macam mana bacaan ni? Kamro ya. Komro lah kalau bahasa Inggrisnya Komro. Kalau orang Tarim Gomro, Gomro ni. Kami membawa bersama-sama kami seekor unta yang telah tua. Jadi naik keledai juga ada unta untuk bawa bekalan dia. Demi Allah, unta itu tidak mempunyai setitik susu pun. Pada waktu malam kami tidak dapat tidur lelap disebabkan bayi kami menangis kerana kelaparan. Sedangkan susu badan aku tidak mencukupi untuk keperluannya. Baby itu menangis kurang makan juga. Sebab ibunya kurang makan, akhirnya tak dapat reproduksi kan. Tak ada susu, kering juga.
Unta kami pula tidak mempunyai susu untuk dijadikan makanan. Namun kami tetap berharap agar mendapat bantuan dan penyelesaian kepada masalah yang kami hadapi. Lantaran itu aku pun keluar menunggang keldaiku. Menunggang keldai, aku terus menunggang tanpa henti sehingga menyusahkan rombonganku disebabkan mereka tak terdaya. Menyusahkan rombongan. Keldai dia lambat sangat. Lambat sangat. Tunggu Halimah, cepatlah. Nak buat macam mana keldai dah tak boleh lari kan. Nak pecut pun tambah terduduk nanti keldai tu, merajuk nanti. Dan keldai ni haiwan yang susah diatur kan. Kalau dah merajuk, tarik kanan dia pergi kiri ni. Kan? Istilahnya bagi signal kanan tapi ambil kiri. Tak fokus keldai ni kadang. Tak fokus. Sebab keldai ni haiwan yang paling bodoh istilahnya. Sebab di dalam Al-Quran kan, kal himar yahmilu asfaro. Dia seperti keldai yang bawa buku-buku. Merasa pandai padahal dia bawa aja, bukan dia faham. Bukan dia faham. Kalau ayam ni, ayam kita letak dalam kandang, sangkar. Dalam reban dia, sehari, 2 hari, 3 hari, lepas tu kita lepas, dia balik tahu baliknya. Kan? Kalau 3 hari dia akan balik, tahu rumahnya kat mana. Janji jangan ditangkap lah. Kalau dicuri ya tak balik. Atau dimakan musang memang tak balik. Tapi kalau keldai, sebulan duduk rumah tu tak tahu rumah dia kat mana. Jadi dia kena guna waste juga. Tapi alhasil memang keldai susah nak dilepas balik rumah, tak tahu dia. Lala sekali pergi pasar, pergi masjid, pusing-pusing macam tu. Kalau binatang lain dia senang nak balik. Janji dikenalkan dulu beberapa hari macam tu. Kucing je tahu kan kalau kucing. Apabila kami sampai ke Mekah, kami pun mencari kalau ada bayi yang hendak disusukan. Setiap wanita dalam kalangan kami ditawarkan untuk menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka enggan menerimanya apabila mengetahui bahawa Rasulullah SAW adalah seorang anak yatim. Kenapa anak yatim tak nak? Sebab tak ada duit. Yang ada duit selalu anak yang ada ayah. Kan yang kerja, musafir semua kan lelaki. Lelaki atau anak lelaki. Jadi kalau tak ada ayah, atuk dia kan ada. Atuk dia dah tua dah. Mungkin dah tak kerja juga, tak terlalu ini. Jadi mereka lebih mengharapkan anak yang ada ayah. Ini kerana kami mengharap akan mendapat suatu kebaikan daripada bapa si bayi. Maksudnya kebaikan ni upah yang lumayan lah. Kami berkata, anak yatim, apalah yang dibuat oleh datuk dan ibunya. Itulah sebabnya kami tidak mahu menerima anak yatim. Akhirnya semua wanita yang datang bersama-samaku mendapat bayi dari orang lain. Sebab mereka datang awal kan. Mereka datang awal boleh memilih. Yang datang akhir, ya sudah terima yang ada. Halimah ni lambat dia. Setelah kami Setelah kami berkumpul untuk berlepas pulang, aku berkata kepada suamiku, demi Allah aku tidak suka pulang bersama-sama teman-temanku tanpa mengambil seorang bayi. Demi Allah aku akan pergi kepada si yatim itu dan mengambilnya. Suamiku berkata, tidak ada salahnya kamu mahu buat begitu. Mudah-mudahan Allah menjadikan untuk kita keberkatan pada bayi itu. Lalu aku pun pergi mengambil bayi itu. Ini termasuk kebijakan daripada Siti Halimah, Sayyidina Halimah. Halimatus Sa'diyah ni, dia bincang dulu dengan suami. Dia bincang dulu dengan suami. Bukan terus ambil keputusan sendiri. Tapi dia kena bincang. Dan suami juga, elok juga daripada tangan kosong balik kan. Tidak ada yang mendorong aku untuk mengambilnya melainkan kerana tidak mendapati bayi lain. Itu cerita Halimah ni. Kalau ada bayi lain, Halimah tak akan menjadi ibu susu baginda. Setelah mengambilnya, aku pun kembali ke kendaraanku. Setelah aku meletakkan bayi itu di dalam bilik, aku meletakkan bayi itu pada dadaku supaya dia dapat menyusu sebanyak mana yang dia mahu. Ini cerita versi ini kan. Tapi ketika melihat baginda Nabi, baginda tengah tidur. Akhirnya Siti Aminah berkata, tengok dulu bayi itu. Aminah, ibu dia. Jadi, wahai Aminah, mana bayi yang nak disusukan? Oh, masuk ke bilik. Kemudian Nabi tengah tidur, baby kan. Kemudian, ketika Halimah nak melihat tu, bayi Nabi buka mata.
Selepas Nabi buka mata ni terus Halimah, wah ini tak boleh ni. Maksudnya tak boleh tinggal, kena ambil juga ni. Terus terpikat dengan wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pertumbuhannya sangat cepat kan. Pertumbuhannya sangat cepat. Umur 1 bulan Nabi ni dah mula berdiri sudah. Bukan berdiri terus berdiri macam tu, nak tembok sudah. Jadi merangkak dulu kemudian nak berdiri macam tu. Umur 2 bulan dia dah berdiri dan jalan di memegang tembok. Megang tembok sudah. Mula-mula merangkak 1 bulan tu dah merangkak, kemudian 2 bulan dah belajar berdiri. Kemudian umur 3 bulan dah jalan. Umur 3 bulan dah jalan, umur 4 bulan dah cakap Nabi. 4 bulan dah cakap. Kemudian umur 5 bulan cakapnya dah jelas. Umur 6 bulan Nabi dah belajar memanah. Kita nak berjalan tunggu 2 tahun. Tunggu 2 tahun. Tapi kalau dah dewasa kaki jalan pula. Jadi Nabi memang cepat dia punya ni. Percakapan pun fasih Nabi. Boleh. Sempat 3 hari, ada riwayat 7 hari. Ada 2 riwayat. Apa dia? Itulah dia. Tujuannya adalah untuk pendidikan anak itu sendiri. Sebab orang bandar ni bahasa sudah bercampur-campur kan. Negeri ini daripada Syam, dari Parsi apa semua. Jadi kemudian bahasa juga sudah campur. Akhirnya mereka adat mereka adalah memberikan anak mereka kepada orang kampung, perempuan kampung untuk menjadi ibu susunya. Lagipun supaya tahan lasak, kan? Tahan lasak budak ni. Kalau bandar tidur buka ekor ni. Ada nyamuk, ada lalat di dahi. Mama tolong halau lalat di dahi abang ni. Lalat je tak nak halau dia. Sebab tangan dia pegang phone. Jadi tak sempat mama ambilkan ni, tolong halau lalat kan. Wah, parah kalau ini. Macam biasa je tak? Macam biasa je. Baik. Akhirnya setelah aku meletakkan bayi itu dalam bilik, aku meletakkan bayi itu pada dadaku supaya dia dapat menyusu sebanyak mana yang dia mahu. Lalu diminumnya sehingga puas dan saudaranya juga menyusu sehingga puas. Kemudian kedua-dua bayi itu pun tidur. Dua bayi maksudnya anak Halimah dan juga Nabi. Dalam versi yang lain sesungguhnya Halimah ni seperti tadilah, kurang makan, ya kan? Baru tak ada susu. Macam mana dia susu minum banyak? Itu sebab baginda. Sebetulnya anak Halimah ni tak menyusu, minta maaf ni, sebagian kanan, belah kanan. Sebab tak ada susu, belah kiri yang ada. Oleh itu Nabi diberi belah kiri sebab ada susu, kata Halimah kan tahu dia. Diarahkan ke sebelah kiri ni, Nabi tak nak. Kenapa diarahkan belah kiri? Sebab Halimah tahu yang kanan tak ada susu. Akhirnya Nabi tak nak belah kiri sebab itu hak anak Halimah. Jadi Halimah sendiri diarahkan belah kiri sebab ada susu. Belah kanan tak ada susu kan. Sebab dia kan kurang makan kan. Akhirnya Nabi pun tak nak, selepas tak nak itu mengelak macam tu, tutup mulut ke apa semua, ditry ke belah kanan. Belah kanan baru disedut oleh Nabi, keluar susu. Halimah terkejut. Macam mana boleh keluar susu dan minum banyak? Kan? Akhirnya selepas Nabi kenyang, Halimah pun, mungkin anak saya boleh minum banyak juga kan. Berkat Nabi akhirnya anak dia belah kiri. Belah kiri kan kalau kanan ada, kiri lebih banyak pastinya. Akhirnya memang kenyang dua-dua, tidurlah dua-dua. Nabi memang suka kanan. Jadi selepas itu Nabi kalau nak susukan belah kiri dia, Nabi memang tak nak. Yang pertama Nabi ini suka tayamun, suka lebih mendahulukan kanan. Bila benda baik kan sunnah kanan kan, benda buruk kita kiri dulu. Istilahnya benda yang jijik, kotor itu kan belah kiri, nak masuk tandas belah kiri dulu. Tapi yang keluar dari benda kotor kita kanan kan macam tu. Nabi memang suka tayamun dari baby lagi.
Kan, dari berdiri. Oleh itu kita pun kalau keluar majlis, keluar masjid misalkan sholat, kalau sekiranya ada pintu belah kanan, kita sunnah belah kanan. Tapi kalau kanan tak ada pintu, ya jangan keluar kanan pula. Langgar dinding gitu. Habib Salim selalu nasihatkan, kalau nak masjid di Tarim kan ada 3 pintu, belah kanan, belah kiri, belakang. Jadi kan seperti itu selalu. Jadi kita yang ambil yang belah kanan kalau keluar. Oh kakinya, tak arahnya, pintunya. Nah, kalau kaki kita masuk kanan, tangan kaki kanan. Baik, jadi baginda Nabi Muhammad SAW termasuk irhas kepada Halimah ya, keajaiban kepada Halimah. Bahkan sebelum lahir kan Nabi sudah ada kejadian luar biasa, yakni penyelamatan atau amannya kota Mekah daripada serangan Abraha. Sampai sekarang pun Halimah ini dapat keberkatan Rasulullah. Anak dia pun dapat keberkatan Nabi. Yang malam tadi kan dia cerita sendiri. Malam tadi tak dapat tidur sebab anak tu kurang susu. Tapi kenapa sekarang boleh tidur? Sebab dia telah menyusu selepas Nabi menyusu. Baik. Lalu diminumnya sehingga puas dan saudaranya juga menyusu sehingga puas. Makan apa semalam boleh banyak terus ni? Ya takkan lagi dia makan banyak makanan kan? Itu adalah mukjizat atau irhas ya, bukan mukjizat. Irhas ini mukjizat atau kejadian luar biasa sebelum kenabian. Kemudian kedua dua bayi itu pun tidur. Sebelum itu kami tidak pernah dapat tidur kerana bayi kami yang asyik menangis. Ya kelaparan terus ini. Suamiku bangun dan pergi kepada unta kami. Tiba-tiba dia mendapati unta itu mempunyai susu. Unta tadi kan dah tua kan. Malam tadi ni kelaparan. Tak ada susu. Nak minum susu untuk supaya Halimah ni keluar susu pun tak ada. Lala sekali selepas Nabi menyusu, unta pun faham dia. Bahawasanya akan hidup bersamanya Nabi akhir zaman. Jadi unta pun boleh keluar susunya. Lalu diperahnya susu unta itu sekedar untuk minumannya. Aku juga turut minum sehingga betul-betul rasa puas dan kenyang. Halimah sampai kenyang sekarang. Ini belum larinya keledai dia ni. Nanti keledai yang lambat tu selepas Nabi didokong, dia terus pecut terus. Tekan minyak tanpa break tu. Jadi dia laju dia. Rombongan perempuan semua ni hairan semua. Halimah jangan laju-laju, kami kesulitan nak kejar. Tadi kesulitan tunggu dia, balik tu kesulitan nak kejar dia. Jadi excited. Ya kekuatan ini kan Allah yang memberikan kan. Kekuatan orang badan besar tapi kadang ya tak kuat juga. Kadang yang kecil kan. Badan je besar, suruh angkat barang 50 kilo tak larat dia. Kan ada orang seperti itu. Tapi ada badan kecil kan. Senang je angkat barang-barang berat tu. Tapi alhasil kekuatan ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam itu kami dapat tidur lena. Apabila tiba pagi suamiku berkata kepadaku, demi Allah ketahuilah wahai Halimah, sesungguhnya engkau telah mengambil seorang manusia yang diberkati. Aku menjawab, demi Allah aku pun mengharapkan demikian. Kemudian kami keluar dan aku menunggang keledaiku dengan membawa Rasulullah SAW bersama-samaku. Demi Allah keledai itu bergerak dengan pantas sekali. Mula-mula lambat, sekarang laju. Sehingga tidak mampu dikejar oleh keledai-keledai mereka yang lain. Sehingga kan teman-temanku berkata, hai putri Abu Daib, perlahanlah sedikit. Hei, tekan brek sikitlah, jangan tekan minyak je. Bukankah keledai itu yang kamu tunggang semasa keluar bersama-sama kami? Aku menjawab, bahkan demi Allah, betul. Ini adalah keledai yang aku tunggang dahulu. Dia ingat tukar keledai. Tak, ni tukar keledai yang hari itu ni. Keledai yang hari itu. Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW yang irhas daripada baginda Nabi. Alhasil orang yang membawa Nabi dalam dirinya berkat insyaAllah. Ini Nabi masih kecil bawa keberkatan. Dan Nabi sampai sekarang tak wafat kan. Nabi Rasul tak wafat. Tidak wafat, masih hidup. Bahkan Nabi ada orang bersolawat akan membalas solawat tersebut. Kalau kita Nabi kan bersabda, tidaklah seseorang mengucap salam kepadaku melainkan Allah akan mengembalikan ruhku untuk supaya aku menjawab salam orang tersebut. Orang salam kepada Nabi ini ada cutinya. Kan setiap masa. Jadi roh Nabi tak balik-balik daripada jasad sudah.
untuk membalas salam kepada orang-orang yang mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhasil keberkatan para wali Allah, orang-orang yang kekasih Allah semuanya, ini dapat makom tinggi sebab baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab mereka menghadirkan baginda dalam kehidupan mereka. Sunnah-sunnahnya dilakukan, banyak menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Cara hidup mereka kan, ya kan sunnah-sunnah mereka, adab-adab mereka dalam kehidupan ikut baginda Nabi. Sampai Imam Haddad sendiri yang dijuluki Qutbil Da'wah wal Irsyad. Yakni pemimpin orang yang beri petunjuk irsyad, arahan dan dakwah. Kutub dakwah. Apa kuncinya? Imam Haddad berkata, tidak ada sunnah Nabi satu pun yang aku tinggalkan. Semua Nabi dibuat. Walaupun sebagiannya Imam Haddad pun tak istiqomah. Maksudnya oleh sebab kita kalau tak boleh selalu buat sunnah tersebut, paling kurang kita buat sekali atau dua kali. Paling terakhir yang dibuat oleh Imam Haddad sunnah Rasulullah adalah membiarkan rambutnya atau memanjangkan rambutnya sampai ke bahu sini. Kan Nabi ada riwayat Nabi rambutnya panjang sampai bahu. Imam Haddad ini di akhir hayatnya dipanjangkan. Ditanya kenapa? Sebab Nabi pernah rambut panjang sampai sini. Jadi saya nak ikut Rasulullah SAW. Itu akhir hayat. Sebab kenapa? Sebab Imam Haddad kan panutan dia. Menjadi contoh. Kalau muda-muda rambut panjang nanti semua anak muda dia rambut panjang semua. Dikira pondok rock pula nanti. Pondok metal macam. Jadi kalau Imam Haddad ni bijak orangnya, dah lanjut usia, akhirnya orang pun tahu, mungkin ya tahulah dia boleh husnuzon tak berburuk sangka kepada baginda kepada Imam Haddad. Baik. Kemudian selepas ditanya Halimah tadi, ya Halimah ni keldai yang hari tu ke? Ya keldai hari itulah ni. Laju macam tu. Lalu wanita berkata, demi Allah, pada keldai itu ada sesuatu urusan. Ada hal yang luar biasa. Kemudian kami pun sampai ke rumah-rumah kami di perkampungan Bani Sa'ad. Setakat yang aku tahu, kampung kami adalah tempat yang paling buruk dilanda kemarau. Memang tengah kemarau. Tatkala kami pulang membawa Rasulullah SAW, kambing-kambingku pulang dari Meragut, cari rumput ni, dalam keadaan kenyang dan mempunyai susu. Kambing-kambing Halimah ni sudah membawa aura Nabi. Lalu kami perah dan minum susu kambing itu, sedangkan orang lain tidak mendapat setitik susu pun pada lambung susu kambing mereka. Yang banyak susunya hanya kambing-kambing Halimatus Sa'diyah. Sehingga kan kaum kami yang melihatkan hal tersebut berkata kepada para pengembalanya, mengapa kamu tidak membawa kambing-kambing itu ke tempat yang dibawa oleh pengembala putri Abu Dhaib? Kenapa tak ikutkan kambing Halimah saja? Kambing mereka pulang dalam keadaan lapar, sedangkan kambingku pulang dalam keadaan kenyang serta mempunyai susu. Sebab satu bumbung dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka ini bahagia macam tu. Satu kemuliaan, boleh hidup serumah dengan Nabi akhir zaman. Jadi fikiran mereka atau hati mereka bahagia, walaupun makanan mungkin sama, tapi hati bahagia kan boleh tenang, boleh sehat macam tu. Kami terus mendapat tambahan dan keberkatan daripada Allah sehinggalah usia Rasulullah SAW berlalu 2 tahun dan berhenti menyusu. Rasulullah otomatik 2 tahun berhenti menyusu Nabi. 2 tahun berhenti. Tapi dididik oleh Halimatus Sa'diyah ni atau berada di rumah Halimatus Sa'diyah 4 tahun Nabi. 4 tahun. Ketika 2 tahun Nabi sudah berhenti menyusu, Rasulullah SAW membesar dengan cepat, tidak seperti kanak-kanak yang lain, seperti tadi 1 bulan dah mula merangkak, kemudian 2 bulan dah mula berdiri, pegang dinding macam tu, 3 bulan dah berjalan, kemudian 4 bulan dah boleh cakap, 5 bulan pun dah lancar percakapannya, bahkan boleh memanah umur 6 bulannya. 6 bulan ni masih umur setengah tahun Umur setengah tahun. Baby sekarang tak pakai pampers sudah Nabi. Nabi tak pakai pampers. Tapi cerita tu tak diinikan. Rasulullah SAW membesar dengan cepat, tidak seperti kanak-kanak yang lain. Tidak sampai 2 tahun Rasulullah telah menjadi seorang kanak-kanak yang berhenti menyusu. Setelah itu kami pun membawanya kepada ibunya, sedangkan kami sangat ingin agar Rasulullah SAW terus menetap bersama-sama kami, disebabkan kami melihat sendiri keberkatannya.
Perjanjian ibu susuan ni 2 tahun sahaja. Jadi kalau dah 2 tahun kena pulangkan kepada ibu kandung dia. Akhirnya Halimah pun pergi ke Mekah menyerahkan baginda Nabi, tapi Halimah dalam keadaan menangis masa itu. Jadi Siti Aminah ibunda Nabi ni perasan, kenapa ya Halimah engkau menangis? Ya kalau bolehlah tambah kontrak kita ni. Nak tambah kontrak dia. Kita kan kontrak 2 tahun. Tambah 2 tahun lagi. Akhirnya Aminah pun, Siti Aminah ibunda Nabi mengiyakan, terus membawa Nabi diserahkan kembali kepada Halimatus Sa'diyah. Lalu kami sampaikan hasrat kami kepada ibunya. Aku berkata, tinggalkanlah anak ini di sisiku sehingga dia besar, kerana aku bimbang nanti dia ditimpa wabak penyakit di Mekah. Kami terus, kenapa wabak penyakit? Sebab orang-orang kan datang kan dari luar, keluar masuk, jadi bawa demam, bawa macam-macam itu. Jadi Halimah pun sayang, takut Nabi ini kan masih umur 2 tahun, masih kecil lah kiranya, antibodi pun tak kuat istilahnya. Oleh itu Halimah merisaukan keadaan Nabi Muhammad SAW. Kami terus memujuk ibunya sehingga akhirnya beliau mengembalikan anak itu kepada kami. Ditambah 2 tahun kontraknya, 4 tahun. Kenapa 4 tahun? Sebetulnya bukan 4 tahun. 4 tahun ini sebab Nabi dibelah dadanya. Ketika Halimah bermain dengan baginda Nabi bermain dengan anak-anak Halimah kan bersama-sama. Kemudian tengah bermain, Nabi ini ditangkap oleh 3 orang. Kan? Malaikat Jibril, Mikail dan seorang malaikat lagi. Ditangkap, kemudian dibelah depan-depan mata. Jadi bukan dibelah menyorok, diculik macam tu. Tak, di depan mata mereka. Jadi memang dikoyak di sini. Ya ni dibelah, betul-betul dibelah. Akhirnya mereka ketakutan semua, menjerit. Habislah, ni celaka mama, celaka. Ya, panggil Halimah, mama lah kalau. Kenapa? Muhammad telah dibelah dadanya. Dia dah. Dan sekali balik-balik, Nabi pun balik juga. Tengok tak ada apa. Tak ada apa. Dan malaikat yang membelahnya itu hanya mengambil bahagian syaitan kan. Bukan membersihkan tapi mengambil bahagian syaitan. Maksudnya mengambil bahagian syaitan apa? Maksudnya mengambil rahmat Nabi kepada syaitan. Sebab Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi ni rahmat kan. Seorang nabi ni penuh kasih sayang, tak membenci tak apa semua. Jadi Nabi Musa alaihissalam pernah mempelawakan kepada iblis untuk memintakan maaf kepada Allah. Nabi Musa berkata kepada iblis, "Ya iblis, engkau ni sampai bila nak dilaknat oleh Allah? Nak dirajam oleh Allah. Macam mana kalau aku nak sampaikan kepada Allah?" Nabi Musa kan kalimullah. Senang nak munajat kepada Allah. Akhirnya macam mana kalau aku yang minta maafkan kepadamu? Kata iblis, boleh kalau engkau nak minta maafkan aku kepada Allah. Akhirnya pun Nabi Musa munajat kepada Allah, "Ya Allah, iblis bertaubat. Iblis minta maaf. Mohon maafkan dia." Allah menjawab, "Ya Musa, aku akan maafkan iblis, tapi katakan dengan dia dengan satu syarat." Apa ya Rabb? Syarat dia adalah suruh dia pergi ke kubur Adam dan bagi hormat ke Adam. Akhirnya Nabi Musa marhaba. Yani baik ya Allah. Akhirnya pergi ke iblis, Allah maafkan tapi dengan satu syarat. Apa itu ya Musa? Kau suruh pergi ke kubur Adam, kau hormat ke Adam. Ya Musa, aku tak hormat ketika dia hidup, macam mana aku nak hormat dia ketika mati? Masih hidup saya aku tak nak hormat, lagi-lagi dah mati ni nak hormat buat apa, kata dia. Ya sudah sampai. Akhirnya yang syaitan ambil takut rahmat seperti ini. Takut Nabi memintakan maaf kepada Allah, syaitan tadi. Kan Nabi kan Habibullah. Jadi syaitan tu ini jangan sampai berlaku pada Nabi. Diambil bagian tu, dibuang, dibasuh dengan air zam-zam. Itu yang dibelahnya. Bukan bersihkan kotoran Nabi ini. Tapi zada tuhrin adalah tuhrin. Menambah suci kepada benda yang sudah suci. Jadi bukan syaitan ada kat diri Nabi, tak. Maksudnya rahmat tu, bukan ya takut kasihan tu. Ya, sebab Allah kalau Nabi yang meminta kan susah nak tolak jadinya. Jadi buang dulu. Jadi bersihkan dulu. Begitulah bagaimana Rasulullah SAW terus berada dalam peliharaan Bani Sa'ad. Bila berlalu 4 atau 5 tahun, dalam riwayat 5 tahun ya.
Dari kelahiran Rasulullah SAW berlakulah peristiwa pembelahan dada baginda sallallahu alaihi wasallam. Muslim, yakni Imam Muslim, ini Muslim macam jiran je ni. Baik. Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bahawa Rasulullah SAW pernah didatangi oleh Jibril ketika baginda masih kanak-kanak dan sedang bermain dengan kanak-kanak yang lain. Anak-anak yang lain termasuklah anak-anak Halimah yang sama-sama dah besar kan. Jibril telah menangkap Rasulullah lalu membelah dada Rasulullah dan mengeluarkan hatinya. Dan hatinya maksud bahagian daripada hatinya tersebut. Dan budak-budak tadi tengok Nabi dibelah tadi. Dari hati tersebut dikeluarkan sebuku darah dan Jibril berkata, inilah bahagian syaitan kepadamu. Bukan syaitan nak merasuki Nabi. Jangan salah faham pula. Kemudian dibasuhnya hati itu dengan air zam-zam di dalam bekas daripada emas. Selepas itu dikembalikan semula hati itu ke tempat asalnya dan dijantumkan semula dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas dibelah, dicantumkan terus seperti tak ada apa. Kanak-kanak yang menyaksikan kejadian tersebut berlari-lari mendapatkan ibu susuan Rasulullah SAW dan berkata, ya ibu, wahai ibu, yakni anak dia yang riwayat lain anak dia yang cakap kan. Ini kawan dia. Wahai makcik atau ibu, Muhammad telah dibunuh. Kemudian mereka pergi semula kepada Rasulullah dan mendapati air muka Rasulullah SAW telah berubah. Yang ini maksudnya berubah itu lagi cerah daripada sebelumnya. Kalau mungkin dianggap pucat atau macam mana. Tapi berubah ini maksudnya lebih bersih daripada sebelumnya. Akhirnya kembali ke pangkuan ibu yang pengasih. Akhirnya sekarang Halimah melihat bukan satu orang budak saja yang cakap benda ni. Ramai yang cakap menyaksikan. Akhirnya Halimah risau, wah ini mungkin jin yang belah dia ni. Yang mengganggu dia adalah jin. Ketika dia takut Nabi ni dirasuki jin, Halimah mengembalikan atau memulangkan Nabi kepada Siti Aminah. Rasa takut dia. Akhirnya selepas peristiwa itu timbul kebimbangan Halimah mengenai keselamatan Muhammad. Lalu beliau pun mengembalikan anak itu kepada ibunya. Maka tinggallah Nabi Muhammad SAW bersama ibunya sehingga umur Rasulullah SAW mencecah 6 tahun. Dan ketika berjumpa dengan Siti Aminah pun pelik. Ya Halimah, kenapa engkau pulangkan baby ni? Sudah tak ini? Tak, sebetulnya saya mengalami satu peristiwa diceritakan. Akhirnya Siti Aminah menjawab, wahai Halimah, ketahuilah bahawa anak ini sudah aku doakan dia tak akan terganggu oleh jin atau syaitan ketika lahir tu. Kan ada riwayat yang memberi nama Muhammad ni adalah ibunda Nabi. Yang kita ketahui kan memberi nama adalah Abdul Muttalib. Itu yang masyhur memang. Dalam kitab ini pun Abdul Muttalib memberi nama ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sirah yang lain yang beri nama itu Halimatus Sa'diyah, Aminah, Siti Aminah. Siti Aminah yang beri nama. Sebab dia sebelum lahirnya Nabi, dia mimpi. Dia mimpi akan lahir kepadanya seorang baby yang mulia. Bila dilahir saja, berlindunglah kepada Tuhan Kaabah daripada orang-orang yang hasud kepadanya. Dari kejahatan yang akan berlaku kepadanya. Dan namakan dia nama Muhammad. Ada riwayat memang yang berikan nama itu adalah ibunda. Ada yang mengatakan Abdul Muttalib. Terkenangkan kepada suaminya yang telah meninggal dunia, Aminah bercadang untuk menziarah kubur suaminya di Yasrib. Di Yasrib kota Madinah. Yani sekarang Nabi dah umur 6 tahun, dah besar. Akhirnya melihat Nabi, Siti Aminah ingat suaminya. Ketika ingat suaminya, baik kita ziarah saja. Sayyidina Abdullah ini. Akhirnya pergi ke Yasrib, lalu Aminah keluar dari Mekah dengan membawa bersamanya anak yatimnya, yakni baginda Nabi Muhammad SAW dan pelayan wanitanya Ummu Aiman. Dan Ummu Aiman ni nanti sampai Nabi besar pun menjadi pelayan Rasulullah. Rombongan mereka diketuai oleh Abdul Muttalib diketuai oleh Abdul Muttalib. Di Madinah mereka menetap selama 1 bulan atau sebulan. Setelah itu mereka beredar pulang. Dalam perjalanan pulang Aminah jatuh sakit. Dan sebab mereka berjalan daripada Mekah ke Madinah. Berapa hari Nabi hijrah itu? 2 minggu kalau Nabi hijrah. Kan Nabi hijrah ke Madinah kan 2 minggu. Tapi normal perjalanan sebetulnya 1 minggu. Sebab Nabi ketika hijrah menempuh jalan lain. Supaya tak terbaca
jejak langkah Rasulullah oleh kafir Quraisy. Jadi Nabi menempuh jalan lebih jauh daripada bahasa yang lain, ada pemandu atau apa guide apa namanya? Yang membawa tu. Orang yang tour guide dia. Yang membawa dia ikut jalan lain, jalan lebih jauh. Oleh itu Nabi hijrah di hari Isnin sampai di Madinah hari Isnin. Nabi lahir hari Isnin. Diangkat menjadi Nabi hari Isnin. Mengangkat Hajar Aswad tu hari Isnin. Hari Isnin ni mulia kepada Nabi. Mula-mula hari Isnin tak ada mulianya. Yang mereka muliakan hari Jumaat, Yahudi Sabtu, kemudian Nasara Ahad. Nabi diberi kekhususan Nabi hari Isnin. Yang mana hari Isnin ni tak ada mulianya, berkat Nabi mulia hari Isnin. Kenapa tak lahir hari Jumaat, Nabi meninggal pun hari Isnin? Kenapa tak meninggal hari Jumaat atau tak lahir hari Jumaat? Nabi mulia bukan sebab hari. Tapi hari itu mulia sebab Nabi. Tapi Nabi Nabi itu sudah mulia istilahnya, yang apa saja yang berkaitan dengan Nabi akan menjadi mulia sudah. Hari ke, sahabat ke? Kalau ditanya sahabat paling mulia, sahabat siapa? Sahabat Nabi. Umat yang paling mulia, umat Nabi. Apa pun yang berkaitan dengan Nabi, insya-Allah mulia. Oleh itu kita kena perbaiki hubungan kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Mulia dunia akhirat, itu pasti. Sebab kalau kita tengok torikoh apa saja di dunia ni, torikoh untuk suluk lah istilahnya kan. Torikoh untuk suluk ni, kebanyakan mereka amalannya solawat Nabi sudah. Jenis-jenis solawat. Jadi Imam Idrisi, Imam apa. Sebab dengan solawat tu lebih seakan-akan jalan shortcut untuk dekat dengan Allah. Yang boleh mendekatkan atau memudahkan mereka untuk hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhasil memang baginda ni mulia sebelum lahir, selepas lahir, ketika dah nabi, selepas menjadi nabi, ketika wafat pun nabi mulia. Kemudian akhirnya selepas perjalanan pulang tadi, Siti Aminah sakit kan. Keadaannya adalah tenat sejak awal perjalanan tersebut lagi. Akhirnya beliau meninggal dunia di Abwa. Abwa ni satu tempat antara Mekah dan Madinah. Ada sampai sekarang di Abwa ni tanda kubur Siti Aminah ini, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 6 tahun dah anak yatim piatu sudah baginda ni. Ada riwayatkan 7 tahun kan. 7 tahun ya, ini 6 nak masuk 7. Jadi ayahanda meninggal ketika di janin lagi di perut, kemudian ibunda Nabi umur 6 tahun, 7 tahun sudah ditinggal Nabi kan. Tapi ada riwayat juga ayah Nabi ini meninggal ketika Nabi umur 2 bulan dah dilahirkan. 2 bulan dilahirkan baru meninggal. Ada riwayat macam tu. Tapi yang masyhur yang kita ketahui itu adalah yang masyhur, yakni yatim ketika Nabi sudah dikandung tadi. Dan memang ada kelebihan anak yatim tu. Ada banyak kelebihan kalau ada anak yatim. Akhirnya selepas Siti Aminah meninggal, Nabi dididik atau dibesarkan oleh datuknya atau atuknya. Kepangkuan atau kepengkuan datuk penyayang. Abdul Muttalib membawa Nabi Muhammad SAW pulang ke Mekah. Perasaan sayu terhadap cucunda beliau yang yatim dan baru ditimpa bencana itu menimbulkan kesayuan yang tidak pernah dirasainya terhadap anak-anak yang lain. Abdul Muttalib tidak membiarkan Nabi Muhammad SAW bersendirian dalam menghadapi sebarang tanggungjawab. Malah beliau utamakan anak yatim itu berbanding anak-anaknya yang lain. Abdul Muttalib ini merupakan pembesar di Mekah. Dan mereka ada tempat khusus untuk Abdul Muttalib ni di depan Kaabah tu. Depan Kaabah, mereka kalau buat meeting ke atau nak duduk lepak tu ada tempat khusus Abdul Muttalib. Anak-anak Abdul Muttalib ni tak berani nak duduk tempat Abdul Muttalib ni. Sebab orang-orang besar semuanya, melainkan Nabi. Abdul Muttalib menyilakan atau mendudukkan Nabi di tempatnya. Jadi Abdul Muttalib lebih sayang kepada Nabi daripada kepada anak-anaknya. Kenapa Nabi ini menjadi anak yatim piatu? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu bahawasanya yang mendidik Nabi ini adalah Allah. Oleh itu Nabi bersabda,
Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Telah mendidikku Tuhanku dan dengan didikan yang terbaik. Yang kalau ada mak ayah kan dibagi tahu, oh makan macam ni, cara istilahnya pendidikan tu banyak dari mak ayah kan, cara hidup dia. Tapi Nabi Muhammad SAW kebanyakan daripada ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lalas sekali orang-orang yang dekat Nabi, Siti Khadijah, kemudian Abu Talib, atuk dia Abdul Talib, semua meninggal semua. Untuk supaya apa? Untuk supaya yang patut menolong Nabi hanya Allah, dan supaya Nabi ini tak bersandar kepada yang lain. Kalau kita kan bersandar kepada mak kita masih hidup dulu, ayah kita, atuk kita, makcik kita. Nabi tak. Supaya Nabi ini betul-betul bersandar hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata Ibn Hisham, Abdul Muttalib mempunyai sehelai hamparan yang diletakkan di bawah teduhan Ka'bah. Anak pinaknya duduk di sekeliling hamparan menanti beliau keluar dari situ. Tidak seorang pun anak-anaknya yang berani duduk di atas hamparan itu kerana menghormati Abdul Muttalib. Suatu ketika datanglah Rasulullah SAW yang waktu itu masih kanak-kanak, lalu Rasulullah duduk di atas hamparan tersebut. Melihatkan itu, bapa-bapa saudaranya, yakni anak-anak Abdul Muttalib ini coba menghalang Rasulullah. Abdul Muttalib yang melihat tindakan mereka berkata, biarlah anakku ini, atau biarkan anak-anakku ini. Demi Allah, dia seorang yang mempunyai suatu urusan. Yakni urusannya suatu yang luar biasa nantinya. Suatu yang besar yang luar biasa. Istilahnya memang Abdul Muttalib pun boleh membaca ya, kepribadian baginda Nabi ini. Kemudian beliau duduk bersama Rasulullah SAW di atas hamparannya sambil membelai belakang baginda baginda SAW. Rasulullah merasa senang melihat kepada datuknya dan apa yang dilakukannya, dibelai di belakang macam ni. Ya. Semasa umur Rasulullah 8 tahun 2 bulan 10 hari. 8 tahun, 2 bulan, 10 hari, Datuk Baginda Abdul Muttalib meninggal dunia di Mekah. Ya, sebelum kematiannya, beliau sempat berwasiat supaya tanggungjawab menjaga Rasulullah diserahkan kepada bapa saudara Baginda, yakni Abu Talib. Abu Talib ni ayahanda daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali karamullah wajah, iaitu saudara kandung bapa Rasulullah SAW. Abu Talib adik-beradik Abdullah. Adik-beradik ayahanda. Adik-beradik Abu Lahab juga. Abu Talib ni bukan orang berada. Bukan orang berada. Kadang kalau makan ni tak cukup untuk anak-anaknya. Anak-anaknya ramai. Adik-beradik Sayyidina Ali ni ramai dia. Ada mengatakan ada 11, ada 12 macam tu. Dan untuk makan mereka pun tak cukup kadang. Dan hebatnya lagi Nabi bila time makan ni, bila masa makan, Nabi tak datang terus makan tu, tak nak ambil. Dia biarkan ni sepupu kan. Sepupu dia kan. Jadi sepupu-sepupunya makan dulu baru Nabi makan. Kalau ada Nabi makan, kalau tak ada Nabi tak makan. Jadi kalau disuruh oleh sepupunya, panggillah sepupu atau Muhammad macam tu kan. Kan belum jadi Nabi kan. Muhammad, jom makan. Makanlah dulu, makan dulu. Nabi sudah suka mendahulukan orang lain. Ya. Akhirnya Abu Talib ketika melihat perkara tersebut, tengok yang lain makan, Nabi tak makan lagi. Akhirnya Abu Talib, nanti kalau dah masak, asingkan untuk Muhammad. Ambil dulu, asingkan untuk Muhammad. Dia faham. Ya. Muhammad ni tak akan nak makan, melainkan yang lain makan dulu. Istilahnya sifat baik tu memang semula jadi dari Nabi. Siapa yang mendidik dia macam ni? Oh, awak mengalah dulu. Kan selalu kalau anak kan yang didik, mak, ayah dia. Abang mengalah dululah biar adik makan. Kan macam tu selalunya kan. Tapi Nabi tak. Memang Allah SWT yang memberikan terus kepada Rasulullah SAW perasaan tersebut. Jadi Abu Talib menjalankan peranannya ke atas anak saudaranya sesempurna mungkin. Ya. Menjalankan peranannya ke atas anak saudaranya sesempurna mungkin. Beliau mengasuh Rasulullah SAW seperti anak-anaknya, tetapi mengutamakan baginda SAW berbanding mereka secara khusus dari segi penghormatan. Nabi Muhammad SAW tinggal bersama-sama bapa saudaranya sehingga melebihi usia 40 tahun. Sampai jadi Nabi, tapi Abu Talib ini masih menyokong Rasulullah nanti. Abu Talib selalu melindungi Rasulullah SAW, beliau sanggup berkawan dan bermusuh demi baginda SAW. Hal ini akan dibincangkan pada bahagian lain dalam buku ini. Baik. InsyaAllah kita akan teruskan pada kesempatan lain. Mungkin ini saja ya. Cukup insyaAllah 1 jam. Ini mohon hujan dengan wajah Rasulullah SAW.
Nabi ni banyak berkatnya. Sebagian mereka yang sakit, budak-budak tadi, Abu Talib terus bawakan Nabi. Suruh sentuh, sembuh oleh baginda Nabi. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Talib, ya, bila dah besar, ketika nak perang Mu'tah kalau tak silap, atau ada satu perangan ni, Sayyidina Ali tak hadir meeting, tak hadir pelantikan siapa yang pegang royah. Ditanya, mana Ali? Ali sakit romat ya Rasulullah. Romat ni sakit mata dia, merah macam tu, boleh menjangkit istilahnya. Panggil dia, betul panggil, diusap oleh Nabi, sembuh. Nah, termasuklah mereka menggunakan membawa Nabi untuk minta hujan. Istisqa kan, istisqa minta hujan ni dibawanya Rasulullah SAW suruh meminta, Masya Allah turun hujan. Dan itu berlaku sampai Nabi menjadi seorang Nabi nantinya. Ketika Badui datang, ya Rasulullah, ini habis semua tanaman kita. Haiwan ternak kita nak mati semua, tak ada air. Tolong minta hujan. Akhirnya Nabi minta hujan. Turun hujan tak henti-henti. Nak banjir akhirnya. Ya Rasulullah, kami nak hujan biasa, bukan nak banjir macam ni. Tolong doakan ya, tak hujan. Akhirnya Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, nak minta hujan bagianku saja, jangan yang mencelakakan kami. Akhirnya pindah hujan tadi. Alhasil insya-Allah, bahkan Nabi mengobati sakit matanya dengan air ludah Nabi sendiri, ya, dibawa ke tabib, sebab Nabi ni sakit mata juga. Kemudian dibawa oleh Abu Talib, tabibnya terkejut. Siapa yang awak bawa ni? Ini anakku. Tak mungkin anakmu. Anak ni pasti yatim sudah. Di anakku maksudnya kan anak buah kan di aku, anak sayang sangat kan. Akhirnya last sekali budak ni atau anak ni tak perlu diobati. Obatnya ada pada dirinya. Kau ambil air ludahnya, letak dalam matanya, dia akan sembuh sendiri. Akhirnya betul di ini, sebab rahib tu orang Yahudi kan, baca kitab semua. Bahkan dia katakan, sebetulnya aku mengobati semua pesakitku ini bertawassul dengan dia ni. Jadi ya Allah, ya Rabbi, demi Nabi akhir zaman, sembuhkan sakitnya fulan bin fulan. Jadi sembuh semua. Oleh terkenal Abu Talib bawa ke rahib ni. Lala sekali rahib ni tawassul dengan Nabi. Oleh ketika Nabi datang, dia tak nak obat. Dia kata obatnya ada pada dia sendiri. Yakni anak ni obat istilahnya. Sampai kita ada solawat syifa tadi. Yang tibbil qulubi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa. Ya. Orang ulama mukasyifin mengatakan sesiapa yang istiqamah baca doa ini, solawat ni, solawat tibbil qulub ni selama sebanyak 300 kali, ya, maka dia tak akan pernah masuk hospital. 300 kali setiap hari. Dia tak akan pernah masuk hospital sudah. Melainkan untuk jenguk orang sakit. Bukan dia melawat orang sakit mungkin. Siapa yang berkata ni Ustaz? Yang berkata termasuk Al-Habib Idrus Muhammad Al-Habsyi, musnid hadis. Kemudian Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, kutub daripada Jeddah. Dah meninggal dunia. Bahkan Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Habib Salim juga menganjurkan banyak baca ni. Sudah dibuktikan. 300 kali sekali duduk kan. Alhamdulillah sudah, bukan saya nak try sebetulnya. Di Yaman ni kan susah obat. Nak masuk hospital pun kasar dia punya pelayanan. Kan. Jadi kita akhirnya baca selawat tibbil qulub bila sakit. Selalunya kalau demam ni dah tak boleh bangun lah. Saya kalau demam sudah memang tak boleh bangun. Kena cuti total sudah. Tapi rasa macam dah lain, baca tibbil qulub 300 kali malam tu. Esok Masya Allah sembuh. 5 tahun ni tak pernah demam. Jadi ini saja hadap kiblat ya, wuduk dulu. Elok wuduk dululah. Wuduk menghadap kiblat, solat hajat dulu. Solat hajat dulu minta kesembuhan kalau memang sakit kan. Kalau tak ada sakit ya wuduk, hadap kiblat, baca 300 kali. Tak lama pun Allahumma shalli ala sayyidina tibbil qulubi wa dawa'iha wa afidhal abdan wa shifaiha. Khususnya kalau ada sakit kita. Khususnya kalau kita ada sakit dalam diri kita. Baca.
300 kali insyaAllah. Ustaz, yang IDO tu dengan sakit mata tu. Baca saja. Wirid Ustaz. Buat wirid. Zikir. Yang IDO dengan sakit mata tu, sebenarnya saya punya anak dengan cucu saya tu kan betul pun. Sakit mata, cucu sakit mata, bayi kan, baby. Tu bidan tu suruh dia gunakan ibu punya IDO. Maka Oh, air liur ibu. ya, elok sembuh. Dia air liur ibu atau air liur anak yatim. Oh ya. Anak yatim pun dia air liur dia anak yatim ya, bukan bapak yatim. Mak yatim. Anak yatim ni apa nama? Anak yatim ni anak yang ditinggal mati ayahnya, bukan bercerai ayahnya. Ditinggal mati ayahnya dan belum berumur 2 tahun. Belum berumur bukan 2 tahun, belum balik. Sorry. Belum balik. Yang 2 tahun ni susuan. Kan? Kalau nak jadi anak susu mesti kurang daripada 2 tahun dan menyusu sebanyak 5 kali. Anak susuan dia 2 tahun. Anak yatim balik. Kalau dah balik bukan yatim nama dia. Tapi selalunya anak yatim kalau disengaja ya, nak keluarkan ludah tu susah. Susah. Kalau obat-obat apa. Tanya Kak Nurlia. Sebab ibu memang istilahnya azimat anak ya. Jadi ibu ni seperti kalau doa kepada anak seperti Nabi doa kepada umat sudah. Memang tak menutup kemungkinan lah. Istilahnya kehebatan ibu kepada anak tu tak boleh dipungkiri sudah. Memang dahsyat seorang ibu. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Sayyidina? Oh. Ayahanda Nabi di Yasrib. Oh, Yasrib bukan di Baqi, bukan. Saya tak pernah saya. Mungkin sahabat yang di Baqi itu Sayyidina Utsman saya. Sebab Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali kan. Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar tu bersama Nabi. Baik, boleh. Pecah-pecah. Itu putih tu. Putih. Nanah. Sawan susu. Jilat dia punya ni nanah tu. InsyaAllah. Masya Allah, ibu ni Masya Allah sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli kudri unsa wa zakar. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan da'ima wa akhillat ulama nuhda bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi tawshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil gurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan katsira.
Ada salah silap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.